Saya nak share pada anda tentang bacaan pada ayat 11 surah Yusuf ni. Semua tahu cara baca kat sini macam mana kan? Tapi apa pun saya share jugalah. Bagi mereka yang mungkin lupa, mungkin dah pernah belajar lupa ataupun dah belajar tapi mungkin kurang jelas. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kesempatan yang ada ni, masa yang ada ni, dengan izin Allah kita dapat memahami dengan lebih baik. Okey, untuk ayat 11 surah Yusuf, pada kalimah yang saya tanda warna biru ni ataupun saya gariskan warna merah ni. Jadi ini adalah satu perkataan yang perlu dibaca secara ishmam. Dibaca secara ishmam bagi qiraat kita lah, qiraat Asim, riwayat Hafs. Baik, ishmam ni apa maksud dia? Ishmam ni maksudnya muncung. Kalau kita perhatikan pada tulisan ini, terdapat satu kita kata simbol ataupun titik kan, warna hitam tumpat tu. Jadi apa yang kita kena buat kat sini tuan-puan, kita perlu muncungkan bibir kita sebagai isyarat tanpa mengubah bunyi bacaan tu. Okey, sekarang ni kalau kita baca tanpa muncung, dia akan jadi la ta'manna. Macam tu lah kan, la ta'manna. Baik, untuk kita datangkan muncung ni, okey, pastikan ia tidak mengubah bunyi. Okey, kalau ada bunyi lain sikit pun itu adalah semula jadi disebabkan kita memuncungkan bibir kita. Tapi secara umum kita memang tak ubah bunyi, kita hanya datangkan isyarat sahaja. Hanya datangkan isyarat muncung. Okey, macam mana? Saya ambil daripada malaka. Malaka la ta'man, la ta'manna ala. Perhatikan, muncung ini akan kita lakukan ketika selesai kita dengung, bukan habis dengung. Maksudnya kita dah mula dengung, la ta'man, kita dah starting dengung tu kan, man, dah agak, orang kata apa, dah selesai peringkat awal dengung tu, barulah kita muncung. La ta'manna ala. Okey, dapat ke? La ta'man, la ta'manna. Tengok bibir saya ni muncung. La ta'man, man, man, man. Nampak kan? Muncung dekat sikit. Macam mana tu? Sekejap, saya try buka kot sini. Nampak ke? La ta'man, la ta'man, man. Kayaknya kalau kita dengung biasa, dua harakat yang kadar dia, manna, manna, manna. So dalam tempoh dengung tu, manna, manna. Boleh. Dia sebagai isyarat. Okey, muncung tu adalah sebagai isyarat. Boleh. Dia bukan selesai dengung baru muncung dalam tempoh kita dengung tu. Kalau kita muncung selepas dengung tak sempat nanti. La ta'manna. Lepas tu elakkan daripada kita muncung terlalu awal. Contohnya, kita muncung tu serentak dengan kita nak mulakan dengung tu. Apa yang membimbangkan ialah nanti bunyinya maun. La ta'maun, maun, la ta'maun. Nampak tak? Bila saya muncung awal, okey,
bila saya muncung awal, maknanya dengung tu belum proses apa lagi. Kan? Kita buat serentak. La ta, sepatutnya macam ni. Man, kan? Kita datangkan dulu kita peringkat awal dengung tu, baru kita muncung. Alright. Sebab dengung kan 2 harakat kan. Jadi sempatlah dalam tempoh tu. Tapi kalau kita buat serentak, la ta maun, terus muncung, nanti dia jadi bunyi maun. M-A-U-N. Soalnya kan. Qala ya abana malaka la ta'maun. Nampak? Dia jadi maun. La ta'manna ala Yusuf. Okey. Kejap. Puan Norijah punya statement tu. Kita muncung serentak dengan nak mulakan dengung. Bukan. Kena melepasi dengung dulu. Dengung peringkat awal tu kena lepas dulu sikit. La ta'man, baru muncung. Jangan buat serentak. Okey. Nanti bunyi Pak Ma'un. Macam itulah. Boleh dia bukan serentak. Okey. Betul, ishmam itu berlaku dalam tempoh dengung, tapi bukan serentak dengan kita nak memulakan dengung. Tujuan dia apa? Nak hindar daripada maun tu. Maun. Boleh. Puan Fauzilah dah geram lah. Buat lawak. Okay, boleh faham Okey, kalau semua jelas, Alhamdulillah. Dan untuk makluman juga, di sini ada 2 wajah bacaan lah. Okey, satu lagi bacaan kita baca dengan asal kalimah, iaitu qalu ya. Okey, ni wajah kedua untuk yang pertama tadilah yang kita bincang ni, ishmam. Wajah yang pertama. Wajah yang kedua boleh dibaca dengan ikhtilas. Okey, ataupun dalam buku biasa tulis raum kan. Tapi tak kisahlah. Nama tu ada juga dia punya, kita kata ada sedikit khilaf lah, perbezaan pendapat kan. Tapi tak apa. Apapun, kita fokus pada cara nak praktikkan dia. Untuk wajah yang kedua. Maknanya kalau kita tak nak baca ishmam ni, kita ada pilihan lain. Okey, kita ada pilihan lain. Nak baca macam mana? Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Wajah yang kedua, okay, ni yang pertama kan. Yang pertama ishmam. Wajah yang kedua kita boleh baca dengan raum atau ikhtilas. Saya letak atau ni sebab dia bergantung pada yang tuan-puan belajar lah. Kan? So nak mudah saya letak je dua-dua supaya tuan-puan tak rasa jam, tak pening kepala kan. Baik. Untuk bacaan yang kedua ni kita baca gini. Tak. Ya, saya besarkan sikit. Okay. Tak. Mim. Manuna. La ta'manuna. Untuk nun baris depan ni, kita baca dia 1/3 harakat je. Macam mana nak ukur kan? Macam mana nak tahu 1/3 harakat? Mudahnya gini. Sebutan nun baris depan tu, dia tak sampai pun 1 harakat. Kalau 1 harakat, kita akan baca macam ni kan? Ta'manuna. Ta'manuna. Ma 1 harakat, nu 1 harakat, na 2 harakat. Betul? Ma, nu, na, manuna. So untuk nu ni kita lajukan. Maknanya 1/3 harakat ni adalah kurang daripada 1 harakat. La ta'manuna. La ta'manuna.
Boleh. Yang laju tu pada yang kita rasa dengar macam laju tu sebab kita nu tu. La ta'manuna, la ta'manuna. Gitu. Kita sebut tu macam tak berapa jelas lah. Kan? Dia tak sampai. Bunyi tu bunyi tak sampai. Boleh. Ni saya cerita ni dalam orang kata apa, penyampaian yang mudah untuk difahami orang ramai lah, terutama yang baru pertama kali dengar kan. Tu je. Dapat tak? Saya tak adalah guna bahasa yang orang kata apa, merumitkan. Agak-agak sampai ke yang saya cakap ni pada tuan-puan ni? La ta'manuna. Jangan terlalu fikirlah tentang 1/3 harakat ni kan. Macam mana nak ukur. Ini adalah panduan kita sahaja. Apa yang dalam kitab tulis macam tu lah. La ta'manuna, la ta'manuna. Itu biasa. La ta'manuna. Tapi bila kita kata 1/3 harakat pada nun ni, dia akan jadi manuna, dia akan jadi manuna, manuna, nu, 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 nu. Macam tu je. Manu, manu, manu. Faham tak? Dia tak jadi manu, 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 manu. Nu tu laju. Lepas tu na tu kita sambut kembalilah sama macam biasa, 2 harakat. Okey, boleh. Adakah anda semua clear? Jadi saya ulang kembali, untuk bacaan Ishmam ni kita baca dengan muncungkan bibir sebagai isyarat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Okey. Lepas tu yang kedua, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Itu. Mana yang afdal? Yang afdal adalah yang mana paling mudah untuk kita. Okey. Boleh kan? Yang mana yang mudah untuk, yang mana mudah untuk kita. Sebab apa? Sebab ini adalah kita kata wajah bacaan, maknanya pilihan bacaan. So dua-dua boleh. Dia tak ada kata kalau buat ni dapat pahala lebih ke, wallahualam lah. Saya tak pernah jagilah jumpa kenyataan macam tu kan. Nak bagi tahu bahawa kat sini boleh baca dengan kedua-dua wajah. Mana yang terbaik adalah mana yang lebih mudah untuk kita amalkan dan praktikkan. Ya. Puan Mohini, apa tu? Di tengah 2 harakat ke Ustaz? Kat mana tu? Dua harakat pada na. Ni 1/3 ni maksudnya kurang daripada 1. Manuna, nu tu kalau 1 harakat, nu kan itmam, sempurnalah. Nu, nu. Tapi bila kita sebut nu, 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 dia tak cukup 1 tu. Itulah yang disebut ikhtilas kan. Kita curi harakat. Ikhtilas ni maksudnya mencuri ya. La ta'manuna, manuna. Boleh. Mana yang mudah untuk tuan-puan, buatlah. Kan? Ada orang dia rasa dua-dua senang. Jadi buatlah. Mana yang dia rasa nak buat. Gitu. Mungkinlah ada sebahagian yang mengatakan untuk sini yang lebih baik adalah bacaan ikhtilas ni.
Sebab apa? Sebab kalimah asal dia memang la ta'manuna pun kalau ikut kan. Tapi sebab dah berlakunya unsur idgham dan dah ada proses idgham kat situ kan. Jadi bacaan yang kita lihat ishmam ni adalah hasil daripada berlakunya idgham. Asal kalimah dia daripada la ta'manuna tu. Daripada la ta'manuna. Jadi mungkin ada sebahagian memandang kalau kata lebih hafdal, lebih baik pergilah pada bacaan ikhtilas tu. Sebab apa? Itu adalah bunyi ataupun kalimah asal dia. Okey? Gitu. Apa pun terpulang lah. Dua-dua boleh baca. Tak ada isu apa pun. Asalkan tepat dengan kaedah dia. Boleh. Dan seterusnya, inilah bila kita bertalaqi tu, kita dapatkan pengesahan lah daripada guru kita tu. Kan? Macam mana dengan ishmam kita, macam mana dengan ikhtilas. Betul ke tidak? Untuk raum dengan ikhtilas kalau dalam buku kadang tulis raum, ada tulis ikhtilas. Itu tak ada apa isu lah. Nama apa pun, yang penting praktiknya tu tepat. Ataupun betul lah kan. Okey, macam mana semua? Dapat tak? Agak-agak boleh terima ke apa yang kita bincangkan sekarang ni? Kalau tuan-puan tanya ada tempat lain ke yang baca macam ni? So jawapannya ada kat sini je. Tempat lain tak ada lah. Untuk qiraat kita ni ada satu tempat ni je. Yang kita kata ishmam wajib lah. Ataupun ikhtilas wajib. Antara dua. Pilih. Maknanya waktu kita baca tu wajib untuk melakukan di antara dua ni. Antara nombor 1 dan 2. Pertama kali tahu Ustaz. Oh ya ke? Alright. Puan Mohini Abdul Rahman. Jadi, faham lah ya. Senang lagi baca ishmam. Sila. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk respon anda. Jadi, saya rasa selesailah untuk perbincangan pada ayat 11 surah Yusuf ini. Semoga bermanfaat. Catatlah dalam Quran masing-masing supaya nanti bila kita jumpa lagi kalimah ni kan, bila kita dah habis Quran nak ulang balik nanti. So bila masuk surah Yusuf kita dah tidak ada sebarang kekeliruan. Sebab apa? First dah faham dah diberi penerangan. Yang kedua, kita catat. Dengan kita catat tu, yang kita conteng-conteng tu, insyaAllah dia membuatkan kita dapat kembali kepada penerangan ni. Walaupun mungkinlah nanti satu masa dia akan hilang dari radar, terlupa dan sebagainya. Itu normal lah kan. Bila lama nanti insyaAllah dia melekat lah tu dalam kepala. Okay, kena faham betul-betul baru kita boleh explain. Betul. Cuma saya minta maaf lah, mungkin penerangan saya ini terlalu ringkas sangat kan. Tak adalah saya bawa macam dalam seminar punya cerita. Ini pun pada saya dah cukup padat dah. Cuma mungkin saya ringkaskan dengan bahasa yang lebih mudah untuk tuan-puan. Okey, kalau rasa penerangan saya ini macam serabut dan tak faham, saya mohon maaf lah. Itu mungkin sebab kelemahan saya. Kan? Memang kelemahan lah pun. Takkan kelebihan kan. So, itulah harapnya tuan-puan dapat terima. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.